katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Why deny the second creation while the first creation is here to see? Orang kata, kenapa kita menafikan the second creation? Second creation ialah akhirat, while the first creation is here to see. Dan kita nampak dah dunia ni kat sini ni, ya. Artinya ada nanti alam akhirat. Itu penting tu, ya. Baik, kenapa ayat ni turun? Ayat ni turun sebab apa? Dia ada asbabun nuzul dia, ya. Ya, kalau hadis asbabul wurud, kalau ayat Quran ada asbabun nuzul. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran, dia turun, dia tidak mengikut apa ni, dia tidak mengikut habis satu ayat, habis ayat. Tidak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat, dia berhenti kat situ, turun ayat lain lah. Ya ayyuhal mudaththir. Kemudian nanti turun ke situ. Dia colang-caling, boleh faham, ya. Dia bukan macam satu buku, dia ada prakata, lepas tu ada mukadimah, lepas tu paragraf pertama, lepas tu paragraf 2 habis, buat baru paragraf ketiga, kemudian satu bab 1, bab 2. Bukan. Al-Quran dia macam ni, tiba-tiba ujung ni, lepas tu ujung ni pula, lepas tu ujung ni, lepas tu siap satu buku. Al-Quran, boleh faham maksud saya? Sebab Al-Quran dia turun mengikut keadaan, mengikut pertanyaan. Dia satu kitab yang praktikal untuk menyelesaikan situasi dan kondisi waktu itu. Boleh faham maksud saya? Kemudian bila Quran turun, barulah tersusun di sini Al-Baqarah ni yang kedua, yang kita surah apa ni Al-Imran yang ketiga, An-Nisa, disusun begitu. Jadi turun dia bukan mengikut penyusunannya. Penyusunan tu lain, turunan dia pun lain. Boleh faham maksud saya? Jadi di sinilah sebab Al-Quran diturunkan, ayat Quran ini diturunkan. Kenapa? Ada sebabnya. Antaranya ialah bila orang Yahudi ni mana di Madinah, dia bertanya kepada orang-orang ini untuk menimbulkan keraguan, ditimbulkan question, kan? Dia kata Nabi orang Yahudi siapa? Nabi Musa alaihi salam, kan? Ada tangan bercahaya, tangannya bercahaya, kan? Maksud zizu tua tu ada bercahaya. Kemudian ada tongkat Nabi Musa, kan terbelah Laut Merah dan sebagainya, kemudian tutup semula. Jadi mana mukjizat Nabi kamu? Dia tanya begitu. Dia tanya kepada orang supaya tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang kedua, orang Nasrani pula, ya, orang Kristian pula, tadi orang Yahudi tanya ke Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Isa alaihissalam. Ingat, ya, bila kita Nabi Musa, Nabi Isa itu Nabi kita juga, ya gitu, ya. Nabi Isa dia boleh ubat penyakit sopak dan boleh hidupkan orang mati, kan? Terror tu, kan? Jadi apa kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu satu. Dan yang ketiga, orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah pun terus datang lagi kata, kalau betul-betul lah Muhammad ni betul, tolong tukar Bukit Safa dengan Bukit Marwah ni, kan kita sa'i daripada Safa Marwah kan bukit dulu, sekarang tak nampak dah, ya. Tolong tukarkan, semua tukar jadi emas, baru kami beriman. Itu dia punya cabarannya. Jadi cabaran yang begitu datang, ya, Allah jawab dengan ayat ini. Besar tak? Besar. Jadi kalau kita tengok, apa pula unrelevannya? Betul? Tiba-tiba dalam keadaan cabaran ini Allah jawab macam ni. Betul kan? Macam mana ni? Subhanallah. Dengar, ya. Mukjizat ini, mukjizat dia ada dua. Mukjizat ni daripada perkataan melemahkan. Mukjizat ni datang untuk melemahkan hujah orang bukan Islam, orang yang menentang Islam. Jadi mukjizat ni turun. Mukjizat ni terbagi pada dua. Satu mukjizat yang berbentuk hissi, satu yang kedua maknawi. Hissi ni dia boleh dilihat secara mata. Tukar daripada orang mati jadi hidup, orang boleh nampak, betul? Laut terbelah, itu boleh nampak, itu dia kata hissi. Tapi mukjizat yang kedua ialah maknawi. Maknawi ni pemikiran dan kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata tetapi berkesan pada dalam kehidupan manusia. Contoh, ya, kalau kita tengok kita tengok
mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah air keluar daripada jari-jari baginda, betul tak? Okey, hebat tak? Hebat tak? Hebat. Bulan pernah terbelah dua, betul? Mukjizat Rasulullah, hebat tak? Okey. Mana hebat? Bulan terbelah dua dengan air yang turun daripada jari Rasulullah, dengan Al-Quran yang ada dalam surau kita masjid ni. Al-Quran, betul. Tapi siapa yang baca Al-Quran? Orang lebih attract, orang lebih tertarik, orang lebih kagum dengan hujah-hujah yang berbentuk hisi daripada yang bentuk maknawi. Sedangkan yang maknawi ini dia sentiasa ada. Sampai sekarang kita boleh belajar, sampai sekarang kita boleh hayati, sampai sekarang kita boleh tafakur, tadabbur, dan sampai sekarang saintis ke, ahli-ahli botanik ke, biologi ke, apa saja, semua mengakui Al-Quran adalah kitab, bukan kitab sains, tapi ada sains di situ. Bukan kitab geografi, tapi geografi ada di situ. Bukan kitab psikologi, tapi psikologi ada di situ. Betul? Digali. Sampai sekarang habis tak? Tak habis. Ini maknawi. Dilihat dengan fikiran dan juga hati. Belum nampak lagi. Saya bawa nampakkan lagi. Orang Melayu, dia memang suka pada magic. Ya, dia suka pada magic dan sebagainya. Contoh, kalau tibalah Isra' Mi'raj, kata Isra' Mi'raj, orang jemput saya ceramah di Masjid An-Nur ni. Okey, saya pun sebelum datang saya beritahu, tuan-tuan, untuk saya ceramah Isra' Mi'raj kali ini, saya akan buat replika, saya akan bawa replika burak yang ditunggang oleh Rasulullah dan juga Jibril. Saya rasa penuh masjid ni. Orang semua nak tengok burak, betul ya? Oh, burak tu macam mana dia, macam dia tak macam kuda, dia macam keldai, dia ada pertengahan daripada situ. Kemudian burak ni daripada kilat dia cepat dan sebagainya. Okey. Dibandingkan dengan saya, solat adalah mukjizat terbesar dalam Isra' Mi'raj. 2-3 orang je datang ceramah. Betul? Sebab apa? Sebab kita tak nampak yang besar dalam Isra' Mi'raj bukan burak tetapi solat. Kata Profesor Hamka, paling besar, paling luar biasa dan paling hebat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ialah pengurniaan solat. Bagaimana seorang hamba yang hina boleh berhubung dengan Allah yang mulia, seperti mana hamba yang paling miskin boleh berhubung dengan Allah yang maha kaya. Ada talian yang boleh terus berhubung dengan Allah. Betul? Sebab tu as-salat mi'rajul mu'minin. Solat adalah mi'raj orang mukmin. Betul? Tapi 80% umat Islam tak solat. Dulu ada satu cerita masa saya pergi ke Jordan dulu, ada seorang guru, dia ngajar dah 40 tahun. Dia ngajar macam ni lah 40 tahun. Tak pernah absent satu hari pun. Ngajar. Kemudian datang seorang guru baru ke tempat itu. Guru baru ni bila-bila ngajar, dia tunjuk karamah dia. Karamah ni apa? Perkara-perkara yang mencari adat. Perkara-perkara yang luar biasa. Apa orang putih kata extraordinary. Betul? Dia pun maksud tu. Jadi yang murid-murid yang belajar 40 tahun ni kata, guru kita tak ada karamah lah. Guru baru ni asyik tunjuk karamah je. Akhirnya berpindahlah murid-murid yang diajar yang lama ni pergi kepada guru baru kerana guru lama tak ada karamah. Satu hari guru yang lama ni yang 40 tahun ngajar, dia tulis dengan kapur dekat atas papan hitam lah dulu, lama-lama tulis. Kemudian dia lepaskan kapur tu. Kapur tu menulis dengan sendiri. Dia lepaskan tu. Anak murid yang masih ada semua berdiri. Waktu berdiri dia pun tepuk meja. Kamu kagum dengan kapur yang menulis tak sampai berapa saat. Aku yang mengajar sini 40 tahun. Kamu tak kagum. Boleh faham Daripada situlah kalau kita tengok di dalam pengetahuan agama, istiqamah lebih besar nilainya daripada karamah. Boleh faham? Istiqamah, orang tu datang setiap subuh, tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. Itu istiqamah, betul tak? Lebih hebat daripada jalan atas air. Yang kita takut nanti bila Dajjal datang di jalan atas air, kita semua beriman kepada dia. Takut. Sekarang dah ada cerita Mesiah, Messiah. Messiah tu dia tunjukkan dia boleh jalan atas air. Dan sebagainya. Jadi kalau orang terpikat kepada karamah yang dalam bentuk apa?
hissi, tak nampak karamah dalam bentuk maknawi. Karamah dalam bentuk maknawi apa? Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, kitab yang ditulis oleh Imam Hambali, kitab yang ditulis Muwatta oleh kitab Imam Malik. Itulah karamah maknawi yang sampai sekarang kita belajar. Hari-hari ada. Ya, yang berjalan atas air, yang tukar apa ni, pasir jadi roti. Yang ini ada lagi? Tak ada. Jadi ginilah yang kita. Jadi kita balik kepada ini, Allah berbicara sebenarnya dengan manusia. Allah berbicara dengan manusia ni melalui tiga kaedah. Communicate. Allah communicate dengan manusia melalui tiga cara. Dan kita bila Allah communicate, kita mesti dengar. When you ask, listen. Boleh faham ya? Allah bagi jawapan. Pertama, Allah communicate, berbicara dengan manusia melalui ayat makru'ah. Ayat makru'ah ni apa? Ayat Quran yang kita baca. Makru'ah ni daripada perkataan Iqra', baca. 6,236 ayat, 114 surah, betul? 30 juz. Itu ayat makru'ah, ayat yang dibaca. Yang kedua, Allah berbicara dengan manusia melalui ayat manzurah. Manzurah ataupun ayat kauniyah. Yang ini bukan melalui tulisan, bukan melalui kalam, tetapi melalui penciptaan alam ini. Ini penciptaan alam ini. Ini yang dikatakan tadi, ayat makru'ah untuk zikir, ayat manzurah atau ayat kauniyah untuk fikir. Dan yang ketiga, Allah berbicara dengan manusia melalui ayat-ayat ayyamullah. Ayyamullah ni apa? Hari-hari Allah ataupun kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, semuanya ada tujuan. Tak ada yang tak ada tujuan. Sama ada yang kecil atau yang besar. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, selai daun yang waktu malam di dalam hutan yang sangat lebat, di dalam gelap, jatuh pelan, jatuh daripada atas, jatuh ke atas tanah. Itu pun dalam perkiraan Allah. Itu pun ada tujuan. Jadi kita sentiasa kena lihat dalam hidup ni apa tujuan. Apa tujuan? Betul? Sebab Allah ciptakan peristiwa-peristiwa berlaku kecil-kecil dan besar-besar ni. Oh, hari ni contoh kita nak keluar, misal kata ada berlaku sikit insiden kita dengan suami kita, dengan isteri kita, ataupun hilang kasut ke, ataupun begini ke, kereta rosak ke, semua ada tujuan. Tak ada yang berlaku saja-saja. Kan awal tadi saya dah katakan, tidak ada yang kebetulan di sisi Allah, tetapi ada tujuannya. Ini. Jadi kalau kita lihat hidup ni dengan tujuan, kita jadi mission driven lah. Tahu mission driven? Mission driven ni artinya sentiasa saja kita berfikir, apa yang nak buat, apa yang nak buat. Tak ada lalunya. Tak ada sia-sia. Mesti ada benda. Okey. Jadi rupa-rupanya tengok tadi tiga ayat, apa tadi? Ayat makru'ah, ayat kauniyah atau manzurah, kemudian ayat ayyamullah. Tafakur, tazakur, ta'ammul. Beramal dengan. Kita nak reaction. Kan? Kejadian-kejadian ni adalah action. Kemudian setiap action mesti ada reaction, betul? Ada tindak balas, betul? Jadi ada berlaku dalam hidup kita nikmat, tindak balasnya syukur. Ada dalam hidup kita ujian, tindak balasnya sabar. Allah yang kita minta macam ni, kita yang dapat macam ni. Apa? Qanaah. Ada semua action, ada reaction. Boleh faham maksud saya? Kita tak boleh kawal action sebab dia berlaku circle of concern kita, betul? Tetapi yang kita boleh kawal apa? Reaction. What happened in you is more important than what happened to you. Betul? Apa yang berlaku dalam diri kita ni yang kita nak bagi respon. Ya, betul? Hari ni traffic jam, ada lalui, saya kena traffic jam sikit. Okey Itu action, betul? Yang berlaku pada luar diri kita. Saya boleh kawal tak traffic jam? Tak boleh kawal. Apa yang saya boleh kawal? Diri saya, betul? Bagaimana saya nak bagi respon tadi? Boleh dapat pahala, boleh dapat dosa. Betul? Saya kata, Allah, traffic jam ni ujian daripada Allah.
Betul ya? Aku banyak dosa ke gitu, ataupun oh ini kesempatan yang Allah nak bagi untuk aku dengar ceramah, buka ceramah, betul, dapat pahala, betul. Tapi kalau tu inilah gini mengampus, merungut apa, akhirnya apa? Negatif. Betul ya? Ini penting ya. Baik, manusia ni memandang alam. Sekarang kita nak tengok alam. Al-Quran dah biasa, kita nak tengok alam ini dengan 4 pandangan. 4 pandangan. Pandangan yang pertama, kita mula tadi pukul 10 kita habis pukul 10.30. 11 ya? 11.30. Okey. Pertama, pandangan mata. Mata akal. Mata di kepala ni, mata kepala. Yang kedua, akal. Pertama dengan mata kepala, mata biasa ni. Yang kedua dengan akal. Yang ketiga dengan nafsu. Yang keempat dengan hati. Ini 4 pandangan. Pandangan mata biasa, pandangan mata akal, pandangan mata nafsu, pandangan mata hati. 4 pandangan. Ini yang kita nak kata ulul albab ni dia pandang macam mana. Kita nak guna sekarang ni mata akal. Mata akal biasa dah. Betul. Mata akal ni macam Newton lah. Dia tengok apple jatuh. Orang lain semua tengok apple jatuh bertahun-tahun dah. Tapi Newton yang kata kenapa dia jatuh ke bawah, betul? Dia fikir, betul? Dia dapat hukum Newton, betul? Kita hari-hari kita tengok dengan mata, tetapi apa yang kita dapat? Sebagai jadi ini kita nak, apatah lagi orang yang dapat melihat dengan pandangan mata hati. Ini yang kita nak aktifkan pandangan mata hati kita. Kita nak buka. Boleh faham ya? Ini bukan ajaran buka cakra ni, bukan. Ini nak buka mata hati saja ya. Mata hati kita nak dah ada, cuma kita nak awareness saja. Nak kesedaran je ya. Okey, kita tengok ya. Pandangan mata selalu tersalah. Pandangan mata selalu tersalah. Kita tengok jalan kereta api. Jalan kereta api ni, rel kereta api ya. Dia makin kecil, betul? Sebenarnya dia sama ke kecil? Sama, tapi akal. Mata pandangan mata dia menipu. Kita tengok ni, ya, bengkok. Betul lah ya? Sebab dia ini. Sebab apa? Pandangan mata. Sebab tu selalu dibuat dengan 2 orang, satu lukisan tu boleh tengok orang tua, boleh tengok warna gadis. Ada tak? Ada. Pandangan akal. Pandangan mata dia kadang-kadang dia tertipu. Okey, pertama. Pandangan akal selalu tersalah juga. Walaupun akal ni dengan ilmu dilihat, tapi ilmu manusia ni sentiasa akan ada berubah. Contoh ya, Claudius Ptolemy dia kata dunia ni macam dataran, bukan bulat. Sebab tu dulu pelayar-pelayar takut sampai ujung dunia terjatuh kan. Tapi kemudian akhirnya Galileo Galilei kata apa ni, orang yang lain kata semua bumi ni bulat. Betul. Dulu orang kata bumi center of universe. Lepas tu orang kata matahari sebenarnya, betul, center of universe. Semua planet mengelilingi matahari. Tetapi akhirnya sekarang terbuka lagi, bukan matahari. Apa dia kata? Dark hole pula. Dia kata. Dulu orang kata Plato adalah planet. Ada pula kata sekarang Plato bukan planet sebab dia tak ada ciri-ciri planet dah. Dia terkeluar dah. Boleh faham maksud saya? Ada orang kata dengan dulu apa ni di sebuah negara di ujung Malaysia kata kita perlu sikitkan anak sebab nanti ekonomi kita tak berjaya untuk ini. Akhirnya dah sikit sangat budak kena hari ni kena beranak pula. Ini pandangan akal. Boleh faham ya? Kita pandangan akal ni selalu tersalah. Okey, ada jenayah berlaku. Kenapa? Macam mana nak hapuskan jenayah? Banyakkan CCTV. Sini ada CCTV. Akhirnya hilang privasi pula. Kurangkan macam ni. Boleh faham undang-undang manusia sentiasa berubah antara satu keadaan dengan satu keadaan. Kalau akal manusia terbatas. Boleh faham? Akal manusia terbatas. Akal ni daripada perkataan igal. Akal igal. Igal ni tahu igal? Tu Pak Arab yang pakai serban, apa tu ada igal, ada kata igal. Itu igal. Igal ni apa? Igal ni tempat ataupun alat untuk untuk parking unta. Unta ni dia bawa bila dia nak di padang pasir, mana ada
tiang. Jadi letak kaki dia masuk igal, lekat. Jadi dia tak boleh. Dia parking kat situ lah. Betul? Yang kita. Jadi igal ni artinya ikat. Akal ni juga daripada perkataan yang mesti diikat. Boleh faham Sebab akal ni dia terbatas dan dia boleh terbabas. Dia mesti diikat. Boleh faham daripada perkataan igal tu. Saya buat contoh macam mana supaya faham. Ni kipas angin. Kipas angin ni umpama akal. Dia boleh berfikir, dia boleh berpusing dengan ligat. Tetapi dia mesti diikat pada shilling ataupun pada dinding. Betul? Apa jadi kalau akal dibiarkan berpusing dengan ligat tapi tak diikat dinding, tak diikat dekat shilling? Macam mana? Oh, rancur lah. Betul lah. Begitu juga akal manusia mesti diikat, akli dengan nakli. Ilmu wahyu lah yang mengikat manusia. Boleh tak akal manusia? Jangan terbabas. Sebab tu kita kena belajar ilmu akli dengan ilmu nakli supaya tersambung nanti. Kalau tidak nanti dia terbabas, jadi etis, jadi pluralism, jadi liberalism. Semua agama sama, cahaya sama, yang penting cahaya, sumbernya berbeza tak apa. Akhirnya semua agama sama, semua nakkan kebaikan. Dan sebab mana boleh? Mungkin cahaya kelihatan sama, tetapi ada cahaya yang benar, ada cahaya yang palsu. Betul? Cahaya lilin dengan cahaya spotlight berbeza, sumbernya berbeza. Betul? Boleh faham Tapi kalau guna akal jadi macam itulah, dia jadi liberal, jadi pluralism. Jangan bertuhankan akal, bukan. Yang betulnya kalau dia berfungsi tadi, bila hati itu berfungsi berfikir, jadi akal. Bila hati itu berfungsi untuk berfikir, dia jadi dia jadi hati. Dia benda yang sama satu. Mana yang lebih menguasai yang mana? Hati. Dia ada tiga Dia ada tiga. Kalau pertanyaan itu alhamdulillah dia begini saya buat analogi tiga Dia ada tiga dalam diri manusia. Pertama, hati, akal, nafsu. Keadaannya macam mana jangan fikirkan tentang fizikal dia, tapi tiga unsur ni. Hati umpama raja, akal umpama bendahara, nafsu umpama penjahat. Hati raja, dia dapat nasihat baik daripada mana? Bendahara. Betul? Bendahara akan bagi input baik. Tapi ada yang ni culprit ni, apa ni yang jahat ni, siapa? Nafsu. Dia akan inna nafsala amaratum bisu. Jadi sebab tu hati dia antara dua pengaruh, pengaruh akal yang baik, pengaruh nafsu yang jahat. Sebab tu hati ni dalam Quran, dalam bahasa Arab dia kata qalbu. Qalbu ni apa? Qalbu ni artinya sesuatu yang berbolak-balik, tidak konsisten. Sebab dia ada dua tarikan. Satu tarikan kebaikan daripada akal, satu tarikan kejahatan daripada nafsu. Sebab tu dia tidak konsisten. Boleh faham Sabda Rasulullah SAW mafhumnya, hati manusia tu bolak-balik seperti mana kuah yang sedang mendidih. Macam itulah. Jadi gitu Jadi kembali kepada akal tadi. Akal tu mesti diikat. Diikat baru dia stabil. Jadi jangan dibiarkan tanpa ilmu wahyu, sebab tu nanti dia terbabas. Itu satu. Pandangan akal selalu tersalah. Yang ketiga, pandangan nafsu. Pandangan nafsu ni melulu je. Dia sentiasa jahat aja. Sentiasa jahat aja dia punya buat bila nampak, kecuali bila dia sudah dididik, bila sudah dibimbing, dia jadi baik. Nafsu ni antaranya seks, nafsu kerakusan pada dunia. Ini nafsu. Dia sentiasa ada. Kalau tak ada nafsu, kita tak jadi manusia. Kita jadi apa? Malaikat. Tetapi seks dididik supaya dilepaskan melalui perkahwinan. Betul? Kepada makanan halalan dan thayyiban. Betul? Ingin keuntungan kepada perniagaan, haram, riba, zina dan sebagainya. Boleh faham maksudnya? Nafsu bukan untuk dihapus, nafsu untuk diurus. Tetapi tabiat semula jadi nafsu ialah jahat. Okey, nanti saya buat contoh pandangan Kena. Yang keempat, pandangan apa tadi? Hati. Pandangan hati ni yang hakiki. Pandangan hati ni yang betul. Sekiranya hati ni bersih, itu je. Kiranya hati ni bersih, itulah pandangan yang paling hakiki.
Okey, sekarang saya buat contoh lah supaya nampak. Katalah kuih di hadapan saya. Tak ada kuih, contoh, ada kuih depan saya. Ada kuih. Bahulu. Bahulu ni, katalah ini bahulu, kata depan, boleh dilihat dengan 4 pandangan. 4 pandangan. Yang pertama, mata biasa, nampak dia punya bentuk macam tu, nampak ni, ini kuih bahulu. Itu pandangan mata biasa. Pandangan mata akal, dia datang, dia tengok bahulu ni, kemudian dia rasa-rasa sikit, ni chef, pakar buat bahulu ya. Ni nampaknya dia punya komposisi antara telur dengan tepung. Bahulu tak pakai air tau. Ya, ini tak cukup. Dia punya pembakaran pun nampak, tengok kan, kalau dia tak kuning cantik, tak warna emas, ini pembakaran terlebih. Dia dengan apa? Pandangan akal. Pandangan yang ketiga, pandangan nafsu, ngap terus. Dia tak kira dah sapu bahulu ke apa ke, terus makan. Itu pandangan nafsu. Pandangan hati, dia tengok bahulu, tiba-tiba menitik air mata. Orang kata, kenapa you menangis tengok bahulu? Dia kata, ini mengingatkan saya dulu dipelihara oleh ibu saya, ibu tunggal, ayah meninggal dunia kan. Lalu ibulah yang menyara hidup kami dengan menjual bahulu. Ibu sentiasa buat bahulu, saya jual di sini. Itulah biaya saya pergi sekolah menengah, kemudian pergi universiti. Sekarang saya dah jadi manusia, tapi ibu dah meninggal. Tapi bila kita tengok bahulu ni, tengok ibu saya. Ini pandangan apa? Pandangan hati, pandangan yang inilah pandangan yang hakiki, betul tak? Ya, dia melihat ciptaan, dia bukan hanya melihat ciptaan, tetapi dia lihat pencipta, betul? Dia bukan lihat ujian, dia lihat pemberi ujian. Dengan itu dia boleh sabar. Dia bukan saja lihat nikmat, tapi dia lihat pemberi nikmat. Dia boleh syukur. Kita sekarang ni, pandangan kita hanya terbatas dengan pandangan akal, ataupun pandangan mata, ataupun yang lebih buruk, pandangan nafsu. Jadi bila kita tengok macam tu, tak dapatlah. Kalau pandangan mata, dia dapat biasa-biasa saja. Kalau lihat dengan pandangan akal, dengar dia dapat ilmu. Orang yang lihat dengan pandangan mata biasa, dia dapat biasa saja. Kalau dia lihat dengan pandangan akal, dia dapat ilmu. Orang lihat dengan pandangan nafsu, dapat dosa. Orang lihat dengan pandangan mata hati, dapat iman. Ini penting. Ulul albab ialah orang yang ada basirah. Basirah tu apa? Pandangan mata hati. Yang kita nak celikkan sekarang, celikkan mata hati. Supaya nanti kita lihat aja dalam National Geographic ke, kalau kita pergi ke tepi laut ke, kalau kita pergi ke tempat-tempat yang menarik ke, kita tidak hanya melihat dengan pandangan akal ataupun pandangan mata biasa, lebih-lebih lagi jangan lihat dengan pandangan nafsu, tetapi kita lihat dengan pandangan mata hati. Kita boleh didik iman kita, betul? Kalau boleh meningkat iman kita. Sekarang saya nak buat contoh. Boleh izinkan saya minum juga ya. Bismillah. Ada persoalan? Kalau ada apa-apa persoalan, boleh setakat ni. Jadi kita dah half time dah, setengah jam, boleh buka pada soalan. Kalau tidak, saya teruskan. Bismillah. Alhamdulillah. Okey. Boleh saya teruskan? Pandangan mata hati ni, kita baca surah Al-Hajj ayat 46. Nanti balik tengok Quran terjemahan. Okay. Al-Hajj ayat 46 ni, dalam akhir surah tu dikatakan kerana sungguhnya bukan mata hati itu yang buta. Saya bacalah seluruh ayat maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Kenapa kita tidak berjalan di muka bumi? Rupanya siru fil ar, melancung ni, berjalan ni memang Allah galakkan. Suruh kita melancung, terus kita berjalan, tengok alam ini Lalu mereka mempunyai hati, dengan hati itu mereka dapat memahami. Tengok hati memahami, bukan akal, hati memahami. Atau mempunyai telinga, dengan itu mereka mendapat mendengar. Hati dapat memahami atau telinga yang dapat mendengar. Kerana sungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah, tengok perkataan dia qulubul lati fis sudur, iaitu hati yang ada di dalam dada, bukan hati yang ada di
kepala, hati yang ada di dalam dada. Itu yang dikatakan mata hati. Mata hati manusia ni rupanya buta banyak. Jangan kita termasuk dengan orang yang mempunyai mata hati yang buta. Sebab tu ya, dengar ya. Buta mata tak nampak jalan di dunia. Buta hati tak nampak jalan ke akhirat. Kita ni bukan warga dunia, kita warga akhirat. Betul? Kita warga akhirat. Dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Sekali lagi dunia diciptakan untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Jadi asal usul datuk kita dan nenda kita dulu di mana? Di syurga. Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS datang daripada mana? Syurga. Kita warga syurga. Kita nak kembali ke syurga. Betul? Kita nak jalan syurga di mana? Syurga di akhirat. Untuk menuju akhirat kena pandang dengan pandangan mata hati. Sebab buta mata tak nampak jalan di dunia, buta hati tak nampak jalan menuju akhirat. Kita nak kembali ke mana? Kita nak kembali ke akhirat. Waste-nya Quran lah. Betul, waste-nya Quran. Di situlah. Bila kita tengok ayat tadi ada dua, ayat Quran, ayat makruah dengan ayat manzurah, itu waste kita. Waste kita tahu. Ini ada dua orang. Satu drive, satu sebelah. Satu tengok waste, satu drive. Yang drive ni tak tahu mana. Kemana kita ni? Tengok waste lah, jalan lagi. Tengoklah waste, tak nak jalan-jalan. Bodohnya. Betul. Dia nak teruskan perjalanan tanpa tengok waste. Betul. Allah kata, kamu nak menuju akhirat, nak menuju syurga, kena tengok waste-nya. Waste-nya ialah ayat makru'ah dan ayat manzurah. Ya? Dan juga fikir dan zikir. Itu waste dia. Kamu tercari-cari macam mana? Ini kamu cari jalan. Macam mana jalan ni? Nak ke mana? Tapi suruh tengok waste tak mau. Betul? Hidup ni macam mana? Ni macam mana ni? Nak buat macam mana? Tapi tengoklah waste. Tak mau. Ini yang dikatakan dalam bahasa Inggeris, when you ask, listen. When you ask, please listen. Ini kadang-kadang saya minta nasihat. Bila orang cakap bagi nasihat, buat dia. Lepas tu besok datang minta nasihat lagi. Betul? Ini apa? When you ask, please listen. Boleh faham ya? Ya, fadal. Ustaz, usia dalam 10 ni boleh ke dia gilap hati yang buta tu? Boleh. Selagi kita tidak sampai ke hujung. Sebab tu kena belajar hadis 40 Selangkah lagi orang tu kebaikannya, selangkah lagi dia nak masuk syurga, tiba-tiba dia melakukan kejahatan, jatuh su'ul khatimah. Seorang tu buat kejahatan, selangkah lagi dia nak masuk neraka, taubat, masuk ke dalam syurga. Ya? Cuma macam ni. Kita tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada istilah terlambat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada istilah terlambat untuk kita bertaubat selagi nyawa ada. Walaupun agak payah, memang agak payah, tetapi kalau Allah permudahkan, boleh mudah. Sangka baik dengan Allah. Ini dulu masa muda-muda, muda-muda tak ingat Allah, enjoy. Lepas tu masuk 40, lepas tu 40 dah bersedia, life begin is 40, baru nak mula. Betul. Lepas tu kata tu 55 baru balik. Orang balik 15, dia 55 baru balik kan. Lepas tu dah keras lah, hati dah keras, dah 60 pula tertipu pula. Aku dah tak boleh dah 60, memang aku ahli neraka, habis syaitan tipu semua. Betul. Jadi tak apalah kalau 60 sedap, masa tu lah buat perubahan. Betul. Ini kita ada masa ni lagi ni, alhamdulillah. Allah bagi masa, kita ada nyawa lagi ni. Ni tengah nyawa, kita tengah bernyawa ni. Ada orang yang nak nyawa sedetik je. Tunggu besok kita baca surah Sajadah yang kata apa yang dikatakan? Kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Itu seruan orang yang di padang mahsyar. Nanti dia Rabbana absarna, ya Allah aku dah lihat dah. Aku dah lihat yang neraka dulu, yang syurga, yang ustaz-ustaz cerita, yang ulama-ulama cerita, aku dah lihat dah sekarang dah. Absarna wasami'na, dah dengar dah gejolak api neraka tu, dah dengar kicauan burung syurga tu semua dah dengar. Apa minta dah? Raja, kita minta kembali ke dunia. Waktu tu no, tak ada. Sekarang masih ada.
Kenapa tak nampak? Kenapa sana nampak? Di hari akhirat nanti bila kita nampak, kita nak. Kenapa sekarang kita duduk kat dunia yang orang nak hidup ni, kita sedang hidup ni, kenapa kita tak buat? Itulah iman. Iman itu percaya kepada ghaib. Betul? Kalau semua dah ada depan mata kita, tak adalah ujiannya. Betul? Inilah kena iman tu apa? Yu'minuna bil ghaib. Kita boleh melihat dengan pandangan mata hati, walaupun syurga tak ada lagi, tak nampak lagi, walaupun neraka tak nampak lagi, tetapi dengan pandangan mata hati kita dah boleh nampak. Boleh faham ya? Inilah para sahabat yang boleh berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban segala-galanya, sebab walaupun mereka duduk di dunia, tapi mata hati mereka sudah melihat syurga dan sudah melihat neraka. Na'udzubillah. Ya? Na'udzubillah. Mereka takut neraka dan gairah betul tentang syurga. Faham?